قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفح وفي الغزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi sebab paling utama dan mulia. So, kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan perbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan, nantikan masuknya waktu isyak, kita bawakan perkongsian daripada kitab Asyaratus Sa'ah, susun karang daripada Dr. Yusuf Wabil, berkaitan dengan tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Dan pada malam ini, kalau ikut dalam catatan kita yang terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia, adalah muka surat yang ke-71 pada bab berkenaan dengan poin C dan juga D, perang Siffin dan juga perang Jamal. Pada pertemuan terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia, telah pun kita sempat masuk berkenaan dengan Muqaddimatul Fitnah yang ditandakan pada peristiwa terbunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian bagaimana berolaknya perkara yang begitu besar, memberikan iktibar yang mengerikan kepada seluruh umat Islam sehingga ke hari ini, iaitu perang Jamal dan perang Siffin. Yang dimulakan setidaknya adalah dikhanakan oleh strategi propaganda yang dilakukan dan dimainkan oleh kelompok-kelompok pelampau dengan membawa naratif yang salah berkenaan dengan Sayyidina Uthman pada permulaannya, dan kemudian diledakkan perkara yang tidak benar itu di kalangan masyarakat umat yang berada pada kedudukan dijauhkan dengan kilometer yang berbeza, baik daripada kelompok Madinah dan juga satu lagi kelompok yang berada di Iraq.
Dan disebutkan di antara fitnah terjadi setelah terbunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan sehingga berlakunya perang Jamal. Ini dikarenakan apabila Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an syahid di dalam rumahnya, dipotong tangan dan kemudian dibunuh ketika mana membaca Al-Quran. Pembunuhan itu ditandakan dengan pelbagai reaksi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukanlah tidak Sayyidina Hasan dan juga Husain termasuk Abu Hurairah tidak mahu mempertahankan Sayyidina Uthman pada ketika itu. Tetapi dikarenakan taat patuh kepada Sayyidina Uthman. Apabila Sayyidina Uthman mengatakan barang siapa yang punya satu ketaatan dalam diri dia, sekecil-kecil ketaatan dalam diri dia pada diri aku, kata Sayyidina Uthman, maka baliklah kamu ke rumah kamu. Sayyidina Uthman melakukan perkara demikian adalah untuk tidak menjadi punca pertemuan yang lebih besar di antara kelompok umat Islam. Dan disebabkan oleh itu, maka berlakulah pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman. Dan apabila Sayyidina Uthman telah pun terbunuh, maka wujud satu lagi gerakan di mana kelompok yang didalangi oleh puak pemberontak telah pun berusaha dengan sebeberapa segera untuk menjalankan pembayatan ke atas Sayyidina Ali. Walaupun bukan mereka yang menyantuni Sayyidina Ali pada ketika itu, tetapi anasir yang ada di keliling masyarakat telah membuatkan dan membawakan gelegak satu kefahaman betapa umat Islam perlu ada pengganti kepada khalifahnya. Mana tidaknya Sayyidina Uthman berdiri pada kedudukan umat Islam yang telah pun menaungi 1/3 dunia pada waktu itu. Khurasan di bawah Islam, begitu juga sebahagian besar daripada Rom, Parsi, Jaziratul Arab, bahkan Mesir yang begitu besar juga berada di bawah naungan kerajaan Islam di waktu pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi kalaulah satu pemerintah yang ribun teduh naungannya menjangkau 1/3 dunia, maka perkara itu adalah perkara yang begitu besar. Dia adalah satu benda yang pasti memberikan impak yang begitu kuat dalam soal pemerintahan. Kalau hari ini kalau kita nak ambil contoh pun, kita cerita berkenaan dengan pemerintah sebuah negara yang terkenal. Kalau kita meninggal, kadang-kadang kita tahu ada juga pemerintah kita tak kenal itu, yang kita tak perasan kewujudan negara dia. Kalau mati, ialah tak bagi apa kesan. Tapi kalau tiba-tiba dengar berita kata Presiden Amerika mati, maka benda tu pun kadang-kadang dia jadi bual bicara kita yang duduk puluhan ribu kilometer di sini. Yang ini juga situasinya lebih besar kerana Sayyidina Uthman pada waktu pemerintahannya memerintah ke atas 1/3 dunia. Jadi disebabkan oleh lambakan dan juga apa yang disebutkan sebagai keperluan untuk membai'ah khalifah yang baru, maka Sayyidina Ali menerima pembai'atan tersebut. Walaupun Sayyidina Ali mengatakan tunggu dulu hingga orang-orang bermusyawarah untuk menentukan dan menetapkan siapa yang bakal menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Uthman. Mereka memberikan satu desakan yang luar biasa sehingga mereka mengatakan apabila orang-orang kembali ke negeri masing-masing setelah terbunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini dan belum ada yang menggantikan kedudukannya, maka keadaan dunia Islam akan menjadi semakin teruk. Maka mereka terus-menerus mendesak Sayyidina Ali untuk menerima bai'ah dan akhirnya Sayyidina Ali terpaksa, kalau ikut perkataan kita terpaksa. Sayyidina Ali akhirnya menerima. Dan di antara orang yang berbai'ah kepada Sayyidina Ali pada waktu itu adalah Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma. Sesudah itu Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah dan di sana mereka bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perbincangan yang berlaku di antara mereka bila bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah tajuk utamanya, adakah Sayyidina Ali sudah pun melakukan pencarian, penyiasatan, bahawa mungkin dah letak kluster yang melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman. Itu tajuk pokok perbincangan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dalam masa yang sama,
apa yang mereka lihat daripada jauh adalah satu perkara yang luar daripada keinginan umat Islam yang melihat sendiri bagaimana Sayyidina Uthman dibunuh. Maka dikarenakan itulah akhirnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bersama dengan juga Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhum pergi menuju ke Basrah untuk minta Sayyidina Ali supaya berusaha dengan sedaya mampu menyerahkan orang yang telah membunuh Sayyidina Uthman kepada mereka. Sebab Iraq pada waktu itu menjadi tempat berlindungnya kelompok pemberontak yang dipercayai melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman. Namun Sayyidina Ali berada dalam kedudukan tidak memenuhi kehendak mengikut apa yang telah diminta oleh rombongan daripada Mekah pada waktu itu, Madinah pada waktu itu. Dan oleh kerana itu, Sayyidina Ali masih menanti wakil ahli waris daripada Uthman untuk datang bertemu dengannya dan meminta keputusan apabila telah dapat ditetapkan segala urusan berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Uthman, maka barulah Sayyidina Ali akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Maka pada ketika itu, setelah berbincang dengan begitu kritikal di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, begitu juga Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma dengan kumpulan Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka mereka bersetuju untuk menerima penyataan daripada Sayyidina Ali supaya isu berkenaan dengan nak mencari pembunuh Sayyidina Uthman ini perlu untuk diteliti dan dicermati dengan sungguh-sungguh. Dia tak boleh nak buat ikut suka. Maka mereka pun balik. Ketika mana balik, singgah dekat satu tempat, mereka pun duduk dalam kemah sementara nak sambung perjalanan. Dalam waktu yang sama, berlaku satu serangan kecil, kalau ikut dalam catatan sirah, yang dilakukan oleh pak pemberontak. Ini dikarenakan oleh yang memberontak ni, yang duk buat adu domba ni, mereka duk target bila mana Sayyidatina Aisyah datang bertemu dengan Sayyidina Ali bersama dengan kumpulan yang juga turut serta Talhah dan juga Zubair radhiyallahu an ini, maka akan berlaku huru-hara daripada pertemuan tersebut. Tapi apabila melihat kedudukan kumpulan daripada Mekah, Madinah, mereka bersetuju dengan pendapat dan juga ijtihad Sayyidina Ali dan tidak berlaku apa-apa dan mereka pun pulang semula. Maka pemberontak merasakan ini tak patut berlaku. Patutnya kena jadi perang. Patutnya mereka kena bertindak untuk mengutuk dan juga mengecam tindakan Sayyidina Ali yang diletakkan pada label melambat-lambatkan proses siasatan ataupun hukuman ke atas orang yang melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman. Maka berlakulah serangan yang dilakukan ke atas kem Sayyidina Ali dan juga kem Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, sehingga tercetusnya apa yang dinamakan sebagai perang Jamal. Dan dalam waktu yang sama disebutkan betapa Nabi SAW telah pun memberitahu pada Sayyidina Ali bahawa antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma kelak akan timbul pertemuan. Sebuah hadis diriwayatkan daripada Abi Rafi' bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sesungguhnya antara kamu dan juga Sayyidatina Aisyah akan berlaku perselisihan, ada persoalan. Maka Sayyidina Ali bertanya, sayakah wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, ya. Dan Sayyidina Ali bertanya lagi, sayakah orang yang celaka ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, tidak. Tetapi apabila hal itu terjadi, maka kembalikanlah dia ke tempatnya yang aman. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dengan satu catatan pada Muntakhab Kanzul Umal, dan hadis ini diletakkan pada darjat hasan, dan disebutkan juga dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan juga At-Tabrani daripada jalur perawi-perawi yang dipercayai. Di antara dalil menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma tidak keluar dari untuk berperang melainkan untuk mendamaikan antara kaum muslimin adalah apa yang diberitahukan, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak daripada jalur Qais bin Abi Hazm radhiyallahu anhu berkata, ketika Sayyidatina Aisyah sampai di perkampungan Bani Amir, anjing-anjing menyalak. Lalu dia bertanya, perkampungan apakah ini? Lalu orang-orang menjawab, Al-Hawab. Lantas dia berkata, saya kira saya harus pulang. Lalu Zubair berkata kepadanya, jangan pulang setelah kedatanganku ini. Bila aku damai, kamu jangan balik lagi, sehingga orang-orang melihatmu dan Allah mendamaikan perselisihan mereka.
Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, saya kira saya harus kembali. Karena kata Sayyidatina Aisyah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kaifa bi ihdakunna iza nabahatha kilabul hawab. Kata Sayyidatina Aisyah, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, bagaimana perihal salah seorang di antara kamu bila anjing-anjing hawab menyalak kepadanya. Dalam riwayat Al-Bazzar daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW berkata kepada isteri-isteri baginda, ayatukunna sahibatul jamal al-adbabi takhruju hatta tanbahaha kilabul jawaabi yaqtul an yaminiha wa an shimaliha qatla kathira wa tanju min ba'di ma kadat. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kamu yang mempunyai unta yang bulu mukanya lebat, lalu kemudian ia keluar dengan menunggangnya sehingga anjing-anjing hawab menyalak kepadanya. Di sebelah kanan dan kirinya ramai orang yang mati terbunuh dan dia sendiri selamat setelah hampir saja terbunuh. Peristiwa ini dicatatkan dengan rekod yang begitu menarik sekali kerana dalam situasi perang yang dikatakan sebagai perang Jamal yang telah pun tercetus, betapa menyaksikan di kalangan para sahabat juga turut syahid dalam perang itu. Dan dalam waktu yang sama, perang Jamal ini ditandakan pengakhirannya adalah apabila satu panah terkena kepada kaki unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah. Maka pada waktu itulah baru tersentak seluruh para sahabat dan mereka mengambil keputusan untuk dihentikan perang tersebut dan membawa Sayyidatina Aisyah pulang dalam keadaan yang selamat. Maka para pembunuh yang berada dalam ketumbukan kekacauan itu, mereka berada dalam keadaan takut kalau Sayyidina Ali bersepakat dengan mereka untuk menangkap para pembunuh itu. Lalu mereka menghasut askar Talhah dan juga Zubair, dan kemudian Talhah dan Zubair menyangka Ali juga telah menghasut mereka, lalu kedua-duanya berada dalam keadaan bertempur. Situasinya adalah begitu licik, line yang begitu nipis yang menyebabkan pertemuan di antara sahabat. Begitu juga dengan perang Siffin, apabila Sayyidatina Aisyah pulang dan kemudian bersetuju dengan kedudukan yang ada, rentak bahasa pertemuan dan pertemuan antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali tidak lagi seperti lunaknya dulu, tak sama lah sebab berlakunya perang Jamal. Maka apa lagi yang boleh diperlakukan melainkan dengan membawa setiap daripada keperluan, keinginan, percaturan pemerintahan ini untuk diselesaikan oleh orang lain pula. Maka disebabkan itu dibawanya jubah Sayyidina Uthman yang penuh dengan lumuran darah diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang ketika itu berada menjadi satu orang gubernur. Dan ketika mana diserahkan kepada Muawiyah, maka Muawiyah pula berada dalam kedudukan yang tidak senang duduknya, dan dia juga menuntut daripada Sayyidina Ali supaya diselesaikan apa yang dikatakan sebagai hukuman ke atas pembunuh Sayyidina Uthman. Tambahan pula, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an merupakan satu orang yang bersangkut keturunannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan dalam kitab antara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil, antara fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat di samping perang Jamal adalah apa yang diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'ah hatta taqtatilu fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma muqtatilah 'azimah da'wahuma wahidah. Tidaklah datang kiamat sehingga ada dua golongan besar yang berperang dengan dahsyat dan seruan mereka adalah satu. Bertembungnya, berperangnya di kalangan masyarakat umat pada waktu itu walaupun memiliki satu tujuan dan tumpuan yang sama. Maka kedua-dua golongan tersebut adalah Ali bersama pengikutnya, dan juga yang kedua adalah golongan Muawiyah bersama pengikutnya. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang jaid daripada Zaid bin Wahab. Dia berkata, kami berada di sebelah Hudzaifah. Lalu dia bertanya, bagaimanakah keadaan kamu ketika pengikut agamamu saling memukul dengan pedang? Para sahabat bertanya, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Lalu dia menjawab, lihatlah golongan yang menyeru perintah Ali, maka bergabunglah dengan mereka, sesungguhnya mereka berada di pihak yang benar. Salah satu benda yang disebutkan juga,
peperangan di antara kedua golongan ini terkenal dengan sebutan Perang Siffin yang terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijrah. Dan masing-masing pihak mengarahkan tentera lebih daripada 70 batalion. Dan dalam perang ini yang mati adalah sekitar jumlahnya cecah 70,000 orang daripada kedua-dua belah pihak, baik daripada Muawiyah dan juga baik daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Peperangan di antara Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhuma sama sekali tidak dikehendaki oleh kedua-duanya. Hanya di kalangan kedua-dua pasukan mereka berdiri pada titik faham yang jauh daripada kebenaran dalam memastikan dan juga memusatkan ketinggian dan keutamaan usaha untuk memuliakan sesama. Tetapi benda itu diragut dan juga digigit dengan begitu kuat oleh berita-berita yang membawa naratif yang tidak benar. Bahkan lambakan nanah dan juga luka lama yang berlaku disebabkan oleh antaranya kata ulama surat daripada Abdullah bin Sabah yang mempromosikan dan memperincikan ketidakadilan Sayyidina Uthman dalam bab pelantikan jawatan, dalam bab pemberian dan juga pembahagian harta dan sebagainya. Perkara itu masih lagi segar bugar di kalangan masyarakat umat secara keseluruhan amnya. Jadi dengan situasi itu, bahkan di zaman Sayyidina Uthman, kedudukan umat Islam berada pada kemuncak selesa. Kerana kita dah pun duduk dalam kedudukan menaungi banyak negara, banyak kawasan. Bahkan yang kita sebutkan di awal 1/3 harta umat Islam terlalu banyak. Jadi bila dah dapat satu-satu kebaikan, kemudian mereka compare pula dengan jumlah kebaikan yang sepatutnya mereka dapat, maka akhirnya menyebabkan cetus-letus ketidakpuasan di kalangan masyarakat jelata yang melata di bawah. Dan begitu juga pula nampak pada contoh pelantikan ahli-ahli yang menjadi wakil daripada kerajaan daripada kalangan orang-orang yang ada sangkut paut keturunan. Maka ini menyebabkan satu rasa yang tidak puas hati di kalangan masyarakat, dan gelombang inilah yang akhirnya merobek dan juga merebak sehingga berlakunya 3 perkara utama yang berlanjutan sampailah kepada Perang Hurrah. Dan ini antara benda yang patutnya kita ambil secara cermat untuk hari ini. Betapa kita perlu ikat dalam kedudukan kita menjaga daulah Islamiah, dalam kita menjaga syiar. Kepastian yang paling utama adalah berusaha untuk semampu mungkin membangkitkan rasa cinta sesama masyarakat umat. Bukanlah kita menebarkan dengan jala-jala kebencian ataupun merentang pukat hasad dengki sesama kita. Ibnu Taimiyah antaranya dia terus mengatakan dan mengkritik perbuatan Muawiyah dalam situasi itu dengan mengatakan dia adalah orang yang burah. Dan burah itu dengan kritikan yang bukanlah mengatakan Muawiyah itu termasuk dalam golongan fasik. Pasal kita hari ini kita doasa macam kena pilih salah satu yang mana betul. Dan kita tidak mengambil pun kedudukan yang mana satu sepatutnya kita raikan dalam kedudukan kita juga beriman, mereka juga orang beriman. Dan mereka pula adalah di kalangan para sahabat. Sayyidina Ali dengan kemuncak kemuliaan yang telah ditandakan oleh baginda Nabi SAW. Dengan status dia sebagai sepupu pada Nabi SAW. Status dia adalah menantu pada Nabi SAW. Dia adalah kunci pintu ilmu yang telah pun Nabi SAW katakan. Muawiyah bukan juga orang yang calang-calang. Dia bukanlah satu orang yang berpeleseran kemudian dikutip di tepi jalan, diletakkan dalam kedudukan yang mulia. Tidak. Dia telah ditandakan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu orang yang menjadi penulis kepada Al-Quran. Dia adalah orang yang turut sama berjuang dalam sekian banyaknya sequel, siri-siri perang bersama dengan Nabi SAW. Dia juga orang yang telah mendapat mandat untuk menjadi wakil kepada Islam sehingga diangkat menjadi gubernur atas pemerintahan, atas pelantikan dilakukan di waktu pemerintahan Sayyidina Uthman. Muawiyah melakukan itu sebagainya daripada ijtihad. Namun apabila mengenangkan satu hadis, apabila baginda Nabi SAW tandakan betapa orang yang membunuh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu an adalah orang yang burah, maka Sayyidina Ammar bin Yasir dia duduk dalam kamp Sayyidina Ali. Yang berperang dengan Sayyidina Ali adalah Muawiyah. Dan Muawiyah dengan ketumbukan tentera yang telah pun dipersiapkan masuk ke medan tempur di satu tempat ditandakan bernama Siffin.
yang terletaknya tepat di tepi Sungai Furat, bahagian barat dekat dengan Riqah, di hujung perbatasan antara Iraq dan Syam, sehingga mengakibatkan salah satu kesyahidan ke atas satu orang sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Sayyidina Ammar. Bahkan bila disebutkan berkenaan dengan kematian Sayyidina Ammar, semua sepakat tahu kata Sayyidina Ammar akan dibunuh oleh orang yang burah. Burah ni perlu juga untuk kita lincin, lacarkan, faham berkenaan dengan situasi. Burah ini dia, kalau kita tengok, dia bukanlah satu bentuk yang, ia adalah satu bentuk yang tidak sepatutnya berlaku, tetapi dia bukanlah satu tanda kata orang yang melakukan itu fasik. Tak semestinya orang yang melakukan burah itu orang fasik. Tambah pula mereka di kalangan para sahabat. Sebab tu dalam perbahasan ketiga daripada kitab ni, kita bawa dan kita angkat penghujahan ke atas hadis ahad yang dijadikan dalil al-aqidah, yang dijadikan sebagai dalil aqidah. Diletakkan di situ betapa Allah Ta'ala memperincikan kepada kita, kalau datang satu berita daripada orang fasik, maka apa usaha yang perlu kita lakukan adalah fatabayyanu. Bila kita ni, tapi bila main dengan para sahabat, tidak. Mereka terkeluar daripada fasik. Mereka adalah orang yang ditandakan dengan keadaan benar dan juga adil. Mereka tak terkait dengan fasik. Cuma dalam bab perang Siffin, sebagai ulama mengatakan ia adalah satu ijtihad yang dipilih dan dilakukan, disegerakan dan diterapkan langkah ketemukan tentera barisan daripada Muawiyah untuk masuk bertembung dengan kumpulan Sayyidina Ali, dikarenakan oleh pilihan ijtihadnya itu sendiri. Bahkan ada orang tanya kepada Muawiyah, engkau adalah burah kerana engkau membunuh Sayyidina Ammar. Sebab Nabi dah kata dah, orang yang bunuh Sayyidina Ammar adalah burah. Jawab pada takwil Muawiyah radhiyallahu anhu, dia kata, bukan aku yang burah. Yang burah tu Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali yang panggil dia masuk dalam barisan ketenteraan. Kalau Sayyidina Ali tak panggil dia, mesti dia tak terbunuh. Jadi situasinya begitu. Dan kita bukanlah berdiri pada titik untuk membela mana-mana, tetapi nak abang kata kesan daripada adu domba, propaganda yang tidak saksama, meletakkan tujuan kita berada pada kedudukan yang berat sebelah, pincang dan goyang tumpuan kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kumpulan lain tidak melakukan kerja buat seperti mana kita, merasakan orang lain tak melakukan dakwah macam kita buat, merasakan orang lain tak melakukan satu tindak untuk mengangkat kedaulatan dan juga syiar Islam sebagai satu benda yang kurang daripada kita. Kena jaga. Jangan berlebih-lebih dan jangan melampau-lampau. Sebab sejarah telah pun menunjukkan kepada kita, bukan di kalangan tabi'in, bukan di kalangan tabi'in, tetapi jumlahnya ramai daripada kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun masih lagi terkesan dan terkena pada calik-palik fitnah yang diletakkan pada zaman yang bukan pada waktu itu, tetapi sebelum itu. Dia punya rebak, dia punya taram, geram, dendam dia tu dipuncakkan pada waktu yang selepas daripada masa dilakukan fitnah-fitnah itu. Karena itu baginda Nabi SAW menyatakan dengan begitu dahsyat betapa zaman Sayyidina Uthman adalah permulaan kepada fitnah. Dan disebutkan juga kelompok antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu an telah berusaha agar tidak terjadi pertumpahan darah sebenarnya. Adapun tetapi dalam waktu yang sama mereka juga tidak berdaya dan tidak mampu untuk menghalang daripada berlakunya pertempuran. Kerana satu kelompok nakkan satu keadilan dipastikan, diletakkan atas kematian Sayyidina Uthman, cari pembunuhnya, jatuh hukum, jalankan qisas. Manakala Sayyidina Ali pula merasakan keperluan untuk perkara itu wujud dan dia masih lagi dalam saranan, siasatan dan juga kedudukan untuk meletakkan hukum dan juga menjatuhkan hukuman. Tetapi dalam situasi dan waktu yang sama, ada perkara yang perlu untuk ditumpukan lebih awal dan utama. Dan ini adalah antara perkara yang membuatkan kedua-dua kelompok, kedua-dua camp ini berada dalam keadaan yang ditelan mati bapak, diluah mati mak. Tapi tak boleh nak buat apa sebab dah bertembung. Maka sukarlah untuk mereka menolak dan juga menghalang fitnah yang telah pun berkobar. Dan bagi orang-orang bijak untuk memadamkannya, ia adalah satu perkara yang amat-amat sukar. Di antara pasukan itu terdapat orang-orang seperti Al-Ashtar An-Naqai, Hashim bin Utbah Al-Minqar, Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid, Abu A'war As-Sulami dan yang lain-lain yang menghasut agar terjadinya peperangan. Dan di antara mereka ada kaum yang membela Sayyidina Uthman dan ada yang lari meninggalkannya. Ada yang membela Sayyidina Ali dan ada pula yang lari daripadanya.
Dan yang membela Muawiyah pun ada yang tidak semata-mata membela Muawiyah, melainkan kerana sebab-sebab yang tertentu. Peperangan yang terjadi kerana fitnah seperti peperangan yang terjadi kerana jahiliah, tidak mengendahkan dan tidak menghiraukan maksud dan tujuan serta i'tiqad pemimpinnya, tidak menghormati dan juga tidak menghargai ijtihad yang telah dilakukan oleh para pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri, fitnah telah terjadi dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak jumlahnya, mereka telah sepakat bahawa setiap titisan darah, harta atau duka nestapa yang terjadi kerana mentakwilkan Al-Quran adalah sia-sia. Mereka menempatkan para pelakunya itu sebagai perilaku jahiliah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ikhwanina baghaitana alaina. Sesungguhnya kawan-kawan kita, saudara kita telah melakukan buah ke atas kita. Ini perkataan Sayyidina Ali dalam memusatkan dan memuncakkan kedudukan peristiwa yang berlaku pada perang Siffin atas tindak tanduk yang dilakukan oleh gerakan yang dibawa oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pada waktu itu. Tapi apabila dah ramai berkumpul sehingga tak boleh nak nyatakan kamu ni di pihak yang mana. Ada yang pihak pada awalnya dengan Sayyidina Ali, tiba-tiba tinggal Sayyidina Ali, pergi duduk dalam kamp Sayyidina Muawiyah. Ada yang duduk dengan Muawiyah, tiba-tiba sampai dalam medan perang, dia pun masuk dalam kamp Sayyidina Ali. Ada juga yang meninggalkan medan kerana bagi mereka ini adalah satu fitnah yang tidak boleh dihadam dengan perkataan yang mudah, dengan akal yang jernih. Tak boleh terima. Sebab yang berbunuhan di depan mereka, yang saling menebas cantas di depan mereka, yang sambil menombak, yang sambil duduk dalam keadaan melepaskan setiap daripada geram dendam, adalah di kalangan umat Islam yang begitu hebat dan juga besar kebaikannya kepada dunia Islam. Dan ini berlaku tuan-tuan di kalangan para sahabat. Tak apatah lagi kalau kata kita nak banding bezakan dengan kita hari ini. Maka sebab itu seruan taqwa digaumkan pada setiap kali mimbar Jumaat, supaya kita meletakkan tujuan dan tumpuan kita hanya sahaja untuk Allah Azza wa Jalla wa'ala. Bukanlah dengan kita mematahkan, memutuskan, menghancurkan, mematikan silaturahim sesama. Dan ini antara benda yang akhirnya menyebabkan iaitulah muncul kaum Khawarij. Kelompok ini semakin membusung di tengah masyarakat Islam. Kerana mereka berjaya untuk meraih perhatian orang-orang yang tidak tahu ke mana. Yang tak tahu nak pergi ke mana ni. Nak sokong Ali ke, nak sokong Muawiyah ke, nak tetap desak Sayyidina Ali cari pembunuh Sayyidina Uthman ke, ataupun nak balik berpangkal pada Sayyidina Aisyah ke. Jadi kelompok ini berada dalam kedudukan yang mudah untuk diserap ataupun mudah untuk dipanggil, diperangkap dalam kumpulan Khawarij. Di antara fitnah terjadi lagi ialah munculnya kaum Khawarij yang menentang Sayyidina Ali secara terbuka. Mereka muncul setelah selesainya perang Siffin dan setelah penduduk Iraq dan Syam sepakat untuk mendamaikan di antara dua golongan yang bertikai. Kelompok Khawarij ni dia muncul tak ada point dan tak ada sebab lain, melainkan dia cuma nak satu, nak melihat umat Islam sentiasa bercerai-berai, berpecah belah, roboh dan runtuh. Mereka tak pernah ada rasa untuk duduk dalam kebaikan-kebaikan yang disantunkan oleh Islam, iaitulah kasih sayang. Mereka tak suka tengok benda tu. Di tengah perjalanan disebutkan Sayyidina Ali pulang ke Kufah daripada Siffin. Golongan Khawarij memisahkan diri daripada beliau, daripada Sayyidina Ali. Padahal mereka ketika itu termasuk dalam pasukan Sayyidina Ali. Lalu mereka singgah di satu tempat yang bernama Harura. Harura adalah sebuah kampung yang jauhnya sekitar 2 batu daripada Kufah. Dan di kampung inilah kaum Khawarij dinisbatkan sebagai golongan Haruriyah. Yang kita duk panggil Haru. Tahu tak? Ini Haru tu ya. Orang nak buat huru hara. Kesan daripada implementasi daripada peristiwa yang berlaku selepas daripada Siffin. Ini dia buat Haru tu ya. Haruriyah adalah kelompok Khawarij yang berkampung di kampung Harura untuk meledakkan satu lagi bom fitnah mereka demi untuk menjatuhkan Islam keseluruhan. Pada faham mereka, dia bukan nak jatuhkan Islam. Mereka nak naikkan mereka. Tapi mereka tak tahu dengan keadaan mereka membunuh singa-singa Islam. Musuh tidak pernah takut dengan serigala-serigala yang tinggal. Musuh tak pernah takut dengan anjing-anjing yang sedang menjilat. Dan ini tujuan yang terlepas dan terseliu pada faham mereka. Dan disebabkan itu, mereka berjaya mengumpulkan ramai orang. Daripada jumlah mereka yang sebanyak 8,000 orang, ada yang mengatakan 16,000 orang. Lalu Sayyidina Ali bila mengetahui kedudukan ini, mengutus Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk bertukar fikiran dengan mereka. Kemudian sebagian daripada mereka kembali bersama Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan berpihak untuk mentaati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Manakala bakinya, mereka tetap juga duduk dalam kumpulan Khawarij, dan kaum Khawarij menyebarkan berita, buat cerita baru pula. Sayyidina Ali telah bertaubat daripada kesalahan dalam urusan pemerintahan, lalu sebahagian mereka kembali mentaatinya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, berpidato, bersyarah depan mereka, berkhutbah kepada mereka di Masjid Kufah. Lalu mereka dalam kedudukan yang berteriak-teriak, terpekik-pekik di sebelah masjid dengan mengatakan, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka berkata, engkau telah berbuat syirik dan engkau berhukum kepada orang-orang serta tidak menghukum dengan kitab Allah. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada kelompok ini yang secara terang-terang, secara jelas-jelas menolak kepemimpinan Sayyidina Ali secara terbuka. Kamu mempunyai 3 hak kami, kata Sayyidina Ali. Iaitu kami tidak akan menghalang kamu untuk masuk masjid, tidak menghalang kamu untuk memperoleh bahagian daripada harta rampasan ghanimah, dan kami tidak akan memulakan memerangi kamu selama kamu tidak melakukan kerosakan. Mereka yang terdiri daripada kelompok Khawarij ini berhimpun dan menjadi satu perhimpunan yang besar. Dan mereka melakukan pembunuhan ke atas setiap kaum muslimin yang lalu di kawasan dekat dengan mereka. Pada sampai satu waktu, Abdullah bin Khabbab bin Ad radhiyallahu anhu bersama isterinya, dia dengan bini dia lalu di kawasan dekat dengan berkumpulnya puak kaum Khawarij ini. Dan kaum Khawarij telah membunuhnya, dan lebih mengerikan dan memilukan, mereka telah membelah perut isteri Abdullah bin Khabbab bin Ad radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali mengetahui perkara tersebut, bunuh Sayyidina Abdullah bin Khabbab bin Ad. Kemudian dia belah perut bini dia keluar anak dalam kandungan. Dan bila Sayyidina Ali tahu, Sayyidina Ali tanya, siapakah membunuhnya? Kelompok Khawarij menjawab, kami semua yang membunuhnya. Dia punya kemah tak kemah. Lalu Sayyidina Ali bersiap sedia untuk memerangi mereka dan bertemu mereka di satu tempat yang bernama Nahrawan, sebuah negeri dekat dengan Baghdad. Dan selanjutnya Sayyidina Ali menghancurkan mereka, dan hanya sedikit sahaja yang dapat menyelamatkan diri. Dan kita beri ruang kepada azan. Kita akan kembali selepas daripada ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, saya mohon jasa sabit pada tuan-tuan untuk saya menghabiskan sedikit tajuk pada malam ini. Dan waktu pembinaan solat Isyak kita renjakkan selepas daripada perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Dan kemudian apabila disebutkan tentang peristiwa itu, tindak tanduk kelompok Khawarij ini adalah satu perkara yang bahasa kita dia kurang ajar, biadab. Tak ada lagi santun-santun, tak ada lagi kias-kias. Ia adalah satu pendekatan yang begitu dahsyat. Tambahan pula, nak mengambil kira perkara itu satu benda yang biasa, sukar. Kerana ia berlaku di depan Sayyidina Ali, di kalangan orang yang juga turut serta dalam pembangunan dan juga kebangkitan Islam daripada zaman Nabi SAW sampailah ke waktu tersebut. Dan mereka duduk dalam keadaan yang terpengaruh dengan suasana dan berada pada kedudukan Khawarij, iaitu meninggalkan Sayyidina Ali dalam apa yang disebutkan sebagai perintah Sayyidina Ali itu sendiri. Sesungguhnya Nabi SAW sendiri telah memberitahu akan munculnya kelompok ni di tengah-tengah umat baginda. Hadis-hadis mengenai masalah ini berada dalam kedudukan mutawatir. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Fida bin Ismail bin Kathir, menyebutkan lebih pada 30 hadis dalam kitab-kitab sahih, Sunan dan juga Musnad, yang diangkat daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di antaranya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamruqu bariqah 'inda firqah minal muslimin yaqtuluha awla at-ta'ifatain bil haqq. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan muncul satu golongan yang keluar daripada kalangan kaum muslimin. Mereka akan dibunuh oleh golongan yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua golongan. Diriwayatkan pula daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa ketika dia ditanya tentang Al-Haruriyah, kelompok yang disebutkan sebagai Harura itu, berkumpul di perkampungan Harura itu, dia menjawab, saya tidak tahu apa Al-Haruriyah. Aku ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku tak pernah dengar kelompok Al-Haruriyah. Tetapi aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yakhruju min hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha qaumun tuhaqqiruna
salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna khuluqahum hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramyah. Kata Nabi SAW bermaksud akan muncul di kalangan umat ini, baginda tidak mengatakan ta'ifatani, mana-mana daripada kalangan kelompok, sebahagian daripada mereka satu kaum yang mana kamu pandang rendah salatmu bersama mereka. Nabi sebutkan akan muncul di kalangan umat ini, baginda tidak mengatakan sebahagian daripada mereka satu kaum yang kamu pandang rendah salat kamu bersama mereka. Mereka baca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melampaui kerongkong mereka. Mereka keluar daripada ad-din seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Nabi SAW menyuruh memerangi kaum Khawarij dan menjelaskan bahawa orang yang membunuh mereka itu mendapat pahala. Ini menunjukkan betapa rosaknya golongan ini, betapa jauhnya daripada Islam, betapa besarnya bahaya yang timbul terhadap umat Islam ini dengan pelbagai fitnah dan kegoncangan yang ditimbulkannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufaha al-ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizuna imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ramiyah fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Hadis riwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dalam Kitabuz Zakat bab at-tahridh ala qatl al-khawarij. Yang bermaksud akan muncul pada akhir zaman satu kaum yang ahdathul asnan sufa, satu kaum yang masih muda usianya, al-ahlam, dan mereka duduk dalam keadaan dangkal pengetahuannya. Mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan makhluk. Mereka mengucapkan kalimah yang baik-baik, menggunakan setiap daripada segama kata yang begitu lunak dan juga lembut. Tetapi iman mereka tidak melampaui kerongkong mereka. Kalimah iman cuma berlegar pada susunan gigi, geraham dan juga lidah yang berada di kawasan mulut semata-mata. Tidak ditempatkan kafahnya di qalbi. Tidak diletakkan tumpuannya, tujuannya, pengikrarannya pada kebenaran, tasdik dan juga praktik. Dia tak buat pun kedudukan iman dan Islam. Mereka keluar daripada agama ni, kata Nabi SAW, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti mana anak busur yang keluar daripada panah, tak tertahan dan kelajuannya cukup memukau, lajunya tak mampu disekat. Maka di mana saja kamu menemui mereka ini, kata Nabi SAW, faqtuluhum, maka bunuhlah. Kerana dalam membunuh mereka, fa inna min qatlihim ajra, akan mendapat pahala. Bagi sesiapa yang membunuhnya akan diberikan pahala dan ditunjukkan pahala tersebut, diberikan pahala tersebut yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Imam Bukhari berkata, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu memandang mereka ini sebagai makhluk yang paling buruk, yang diletakkan pada kalimah bariyah. Mereka inilah antara kelompok yang diangkat senada dengan kumpulan syarrul bariyah. Mereka bukan dalam gelanggang khairul bariyah. Mereka berkata, duduk dalam keadaan yang senantiasa menggunakan kalimah iman, tetapi iman mereka cuma bermain di bibir lisan, tidak datang daripada lubuk hati terdalam. Tujuan tumpuannya bukan lagi untuk Allah, bukan lagi untuk Rasulullah SAW, hanya sekadar untuk segenggam dan juga sepalik kuasa. Duduk dalam keadaan untuk membolot dan juga menelan segala harta. Tujuan mereka hanya untuk melihat umat Islam ini berpecah. Bila mana berpecah, maka kita akan duduk dalam keadaan tidak akan pernah disinggahi dengan kekuatan. Dan ini yang mereka perlukan. Mereka tidak sedar mereka menjadi senjata kepada musuh-musuh Islam. Mereka tidak sedar betapa mereka adalah orang yang sebenarnya hanya menjilat kahak kelompok-kelompok tertentu untuk menidakkan kemuliaan dan juga kebenaran Islam. Dan kelompok inilah yang mengakibatkan akhirnya jatuh satu kedudukan umat Islam di kalangan para sahabat yang terjalin pada anyaman perang Jamal dan perang Siffin, dan kemuncaknya pada perang Hurrah. Bahkan kata Imam Bukhari ketika memetik perkataan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma
Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang suka memutarbelikkan fakta, iaitu menempatkan ayat-ayat yang turut berkenaan dengan orang kafir, mereka dijadikan untuk orang-orang mukmin. Mereka berdiri pada titik yang kontradik dengan kedudukan yang sebenar. Dalam Quran disebutkan dengan jelas, orang yang dikatakan punya nilai iman, walaupun banyak, walaupun sekelumit, barang 1 inci, walau 1 hun, tak kira dalam maupun jangkat, tebal maupun nipis, kalau benar dia ada iman, dia adalah orang yang akan ruhama dengan orang Islam yang lain. Kalau dia adalah orang yang dimasukkan dalam kelompok yang membugarkan sifat-sifat khawarij, pertama mereka akan melakukan satu tindak tanduk, mengatakan mereka lah orang yang bukan khawarij. Yang kedua, mereka akan meletakkan perbuatan dan perlakuan mereka adalah lebih kepada ruhama, tidak berpangkal kepada orang iman. Mereka tidak ada kasih dan sayang, santun budi, semai bakti kepada orang yang Muslim, tidak. Bahkan perkataan daripada Dr. Siddiq Fadil, kelompok ini ibarat naik ke gunung saling menyombong, turun ke lurah saling menyumpah. Beriman di lidah, berlumut di hati. Sesama sahabat sebat menyebat, sesama bangsa paksa memaksa. Dr. Siddiq Fadil, Allah yarhamu, bapa kepada Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. Dalam satu seloka dia yang panjang, dia kata begitu. Dalam tumpuan tujuan kita hari ini, kedudukan kelompok ini membawa satu konteks faham yang sebenarnya membingitkan nilai cinta sesama masyarakat umat. Kita berdiri pada respon menjengkelkan, dan ini yang berlaku ketika mana datangnya badai yang menyebabkan hancur lebur setiap daripada kalangan umat Islam, daripada jalinan perang Jamal dan juga Siffin. Kerana itu baginda Nabi SAW mengatakan tidak ada jalan lain. Faqtuluhu, bunuh. Dan ada takwilan mengatakan bunuh apa? Bunuh idea-idea ini. Bunuh faham-faham sebegini. Jangan pernah angkat, jangan pernah raih. Kesianlah tuan-tuan, di kalangan umat Islam yang masih lagi perlu untuk memohon simpati daripada orang lain. Sedangkan kita ada orang Islam sendiri yang sepatutnya boleh menyelesaikan masalah umat Islam. Dan kerana itu kata Abdullah bin Umar, mereka ini adalah orang yang suka putar belikkan fakta. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan kalimah wa huwa aladul khisab. Mereka datang dengan pakaian agama, bahasa mereka bahasa agama, title mereka title agama, tetapi tidak ada tujuan lain melainkan memuncakkan rasa benci, dengki, sakit hati sesama masyarakat umat, menimbulkan kegusaran sesama. Dan benda ni adalah satu benda yang takkan habis nak dibincangkan kalau masih lagi ada perangai dan sifat ini dibawa sampai ke hari ini. Allahumma salli ala sayyidina. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, bencana mereka besar sekali dan meluas sampai kepada i'tiqad mereka yang merosak. Lalu mereka menolak hukuman rajam bagi penzina muhsan, memotong tangan pencuri hingga ke ketiak. Bila mereka menjatuhkan hukum mereka melebih-lebih. Mereka wajib solat bagi wanita yang sedang haid. Mereka kafirkan orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang mampu, dan bagi yang tidak mampu mereka anggap telah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar diperlakukan seperti orang kafir. Mereka menahan harta orang-orang zimmi, dan mereka tentang, halang, dan mereka rosakkan orang yang menisbatkan diri kepada Islam dengan membunuh golongan ini. Bahkan menjadikan mereka tebusan tawanan dan merampas hak serta harta miliknya. Kaum Khawarij ini akan sentiasa ada, kata Dr. Yusuf Wabil, sehingga orang kemudian daripada kalangan mereka ditandakan dalam satu hadis, Khawarij ini dia akan ada bermula daripada titik mulanya di situ. Kalau kita nak ambil nisbahnya pada kewafatan kesyahidan Sayyidina Uthman, sampailah munculnya Dajjal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud akan muncul satu generasi yang membaca Al-Quran. Akan muncul satu generasi yang membaca Al-Quran tetapi bacaannya tidak melampau kerongkong mereka. Bacaan cuma meniti di lidah-lidah mereka. Dan setiap muncul satu generasi pasti akan dipotong.
Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan setiap muncul satu generasi, pasti dipotong lebih daripada 20 kali. Sehingga akan muncul Dajjal di daerah mereka. Maksudnya kelompok ni dia akan naik, Khawarij ni akan naik, kemudian dia akan dibenamkan. Dia akan naik, dia akan ditenggelamkan. Dia akan naik, dia akan didiamkan. Dia akan naik, dia akan dikecamkan. Setiap daripada bangkit bangun mereka itu, berulang kali, berpuluh kali, sehinggalah akhirnya mereka ini termasuk dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Dajjal. Mereka inilah yang akan menjadi penyiap setiap daripada pentas utama untuk diletakkan, dinobatkan Dajjal. Dan benda ni kita boleh nampak. Kerana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, unjuran ditenggelamkan mereka, dibenamkan mereka, berlaku dalam siaran ulangan yang berulang-ulang. Setiap daripada zaman akan lalu benda ni. Pengkhianatan, jauh daripada amal, bercakap dengan tidak ada nilai kejujuran, berlandaskan iman, menjadikan Al-Quran sebagai pelindung diri mereka daripada kecaman dan hentaman semata-mata, sedangkan perkataan mereka adalah perkataan yang berlumut dengan maksiat. Tindakan mereka jauh daripada amal ma'ruf nahi munkar, bahkan lebih berat dan lebih menyesatkan. Mereka bukan takat berdiri pada tempoh faham amar ma'ruf, dalam waktu yang sama mereka juga adalah orang yang mendalangi amar munkar. Ini adalah satu lencongan akidah yang besar. Kerana itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memberi komentar tentang kelompok Khawarij, mereka ini duduk dalam keadaan rosak, duduk dalam keadaan selera, duduk dalam keadaan tidak ada gunanya, sehingga mengganggu i'tiqad mereka. Maka ketahuilah wahai saudaraku, betapa ancaman seperti ini amat berbahaya, kerana ia adalah perkara yang akan memberi kesan kepada perjalanan kita selepas daripada kematian kita. Dan disambung pada yang terakhir, pada poin yang F, Perang Hurrah. Ini kemunculan dan kemuncak daripada jalin-jalur anyaman, kerosakan dan juga ketidakstabilan, asbab daripada propaganda fitnah yang mengerikan berlaku di kalangan masyarakat umat. Iaitu setelah itu fitnah-fitnah terus berterusan, dan di antara fitnah tersebut, antara fitnah tersebut bukan sambungan. Makna kata lepas perang Jamal, perang Siffin ada pertempuran yang berlaku di kalangan masyarakat iman, masyarakat Islam, sehinggalah pada zaman sampai kepada apa yang disebutkan pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, yang mana disebutkan berlakunya satu perang yang bernama Perang Hurrah. Perang yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yang mana dia telah menjadi orang yang disebutkan antaranya oleh Imam Az-Zahabi, iaitu dia adalah orang yang menghalalkan Madinah, kota Rasul. Maksud menghalalkan, menumpahkan darah. Dan ramai sekali sahabat Rasulullah SAW yang dibunuh di sana. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, fitnah pertama terjadi dan tidak seorang pun peserta perang Badar yang masih tinggal pada waktu itu. Ketika fitnah pertama berlaku, ahli Badar dah tak ada dah, disebabkan kesan daripada fitnah itu. Kemudian terjadilah, kata Sa'id bin Al-Musayyab, fitnah yang kedua. Maka bila berlaku fitnah yang kedua, tidak ada lagi sahabat yang duduk dalam kedudukan sahabat yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Dah tak ada dah, bila mai fitnah yang kedua. Dan kata Sa'id bin Al-Musayyab, saya kira seandainya terjadi lagi fitnah yang ketiga, maka akan tiada lagi kebaikan di kalangan manusia, atau tidak ada lagi orang yang berfikiran sihat di kalangan manusia. Kata Imam Al-Baghawi mengatakan, yang dimaksudkan dengan fitnah pertama adalah terbunuhnya Sayyidina Uthman, dan fitnah kedua adalah Perang Hurrah. Imam Zahabi dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala menyebutkan bahawa Yazid bin Muawiyah memulakan pemerintahannya. Dia mengawali pemerintahannya dengan pembunuhan Husain, dan dia menutup pemerintahannya dengan menghalalkan darah umat Islam ditumpahkan di Madinah. Antara benda yang kita perlu ambil untuk mencermati semua daripada komponen-komponen yang kita sebutkan tadi adalah kita tidak menyatakan cinta kita kepada mana-mana pihak. Kita tidak menunjukkan belah bahagi kita sokongannya menuju ke mana-mana kluster. Dan kita juga dalam masa yang sama tidak mencela dikhanakan oleh kemuliaan mereka. Begitu juga dengan pembabitan pengorbanan mereka. Dan kita bersikap rasional bahawa setiap orang ada baik dan buruk.
Dan kita tidak menghukumnya sebagai ahli neraka. Jauh sekali menjatuhkan hukum kafir atas setiap daripada pelaku-pelaku ini kerana tiada bukti nyata atas kekafirannya. Kezaliman itu memang menjadi asam garam para raja, pemerintah, dan itu terpulang kepada Allah untuk mengampunkan atau mengazabkan. Dalam lautan dosa mungkin ada pulau pahala. Kewujudan pulau itu menjadi tempat berlabuhnya rahmat Allah serta keampunannya. Mana mungkin kita tahu perkara itu. Yang pasti kita bukanlah Tuhan pemilik kepada syurga, dan kita juga bukanlah Tuhan kepada neraka. Yang sendiri kita mengetahui mereka ini adalah penghuni di mana-mana tempat antara kedua. Nyatanya syurga adalah milik pendosa. Begitu juga neraka juga milik pendosa. Timbal balik antara kedua, syurga didiami oleh pendosa yang bertaubat, manakala neraka dihuni oleh pendosa yang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita pun tidak mengetahui hujung pangkal kita berakhir pada alamat syurga ataupun neraka, maka bertakwalah kepada Allah. Jalinkanlah kasih sayang, semarakkan cinta sesama. Kita tidak ada siapa lagi yang boleh nak jaga agama kita melainkan kita. Kita tak boleh nak harap dekat orang lagi untuk jaga rumah Allah melainkan kita. Kita tak boleh nak bagi taklif, tanggungjawab dekat orang yang tak beriman untuk tolong wakil kita main solat. Maka kita sementara masih lagi diberikan naungan kebaikan, ada rumah Allah, ada masjid, ada surau. Penuhkanlah saf-saf yang ada. Penuhkanlah waktu solat yang ada. Baru mungkin 5 waktu tak sempat, kita main lah. Baru mungkin 2. Tak boleh main maghrib isyak, kita main lah luhur asar. Tak boleh luhur asar, main lah waktu subuh juga. Paling tidak pun nak abang teruk sangat kata main Jumaat, kan? Kita ahli sunat boleh Jumaat. Okey lah, main janji main sudah. Lah, bukan boleh sangat. Kalau kita duk tekan-tekan lagi dia, slipper hilang sebelah air keluar. Kalau keluar atas slipper Ustaz ada teh bumbung kan? Ustaz duk tengok ahli sunat Jumaat. Cuma saya nak abang yang tu je. Tak payahlah, sudah-sudah meluat dengan segala nista yang ditumpahkan sesama masyarakat umat. Yang malunya kita. Kita doa kita malu, tapi lebih besar agama. Agama kita menanggung setiap daripada keburukan yang kita lakukan. Mulut kita yang kita lumurkan perkataan nista, yang kita hadamkan dengan pahaman hasad, mendengki sesama. Ini semua adalah keburukan yang meruntuhkan dan tidak pernah memberikan kebaikan. Barang sekelumit pun kepada masyarakat umat, dan lebih utama tidak memberikan kebaikan berimpak besar kepada Islam. Kerana itu tuan-tuan, kembali kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjadi satu hamba Allah yang senantiasa mengharapkan redha, berdiri pada pasak khauf dan raja, takut pada setiap ancaman Allah dan berharap atas setiap keampunan ya Allah Subhanahu wa taala bakal hidang bentangkan kepada kita insya-Allah biiznillah. Jadi moga-moga takat itu berkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan mohon halal masa yang tuan-tuan berikan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha. Astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafudal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.